Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan hubungan darjah keajalan permintaan harga dengan jumlah hasil. Sebelum tu kita tengok dulu beberapa tajuk kelihatan akhbar. Yang pertama, nasi berlauk gula ayam RM1.50 laris. Yang kedua, nasi berlauk payeh hanya RM1 sepinggan. Yang ketiga, nasi lemak malang terjual 2,000 bungkus sehari. Jadi kita dapati daripada tajuk-tajuk akhbar ini harga makanan. Gulai, ayam, nasi lemak, nasi berlauk dijual dengan harga yang murah, di bawah daripada harga yang biasanya dijual. Jadi persoalan di sini, adakah menguntungkan? Tak rugi ke kepada penjual yang menjual dengan harga yang murah? Jadi kita akan cuba kaitkan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini. Kita teruskan. Untuk kita tengok hubungan antara darjah keajalan permintaan harga dengan jumlah hasil, kita akan lihat dengan berdasarkan keluk permintaan. Kita akan bahagikan kepada 3, iaitu keluk anjal, tidak anjal dan juga anjal 1. Di sini untuk menentukan hubungan darjah keanjalan permintaan harga dalam video ini dengan jumlah hasil tu akan ditunjukkan dengan 2 cara. Cara yang pertama, kita akan buat keluk anjal, tidak anjal dan anjal 1 secara berasingan. Kemudian kita akan teruskan dengan satu lagi keluk. Maksudnya kita akan belajar 2 kaedah, 2 cara untuk kita menentukan hubungan darjah keanjalan permintaan harga dengan jumlah hasil. Yang pertama, anjal. Anjal kita tahu keluk permintaan adalah landai. Jadi akan kita tengok berdasarkan jadual ni, kita akan tengok harga naik atau turun. Kemudian kita akan kira jumlah hasil yang asal dan yang baru. Kemudian kita akan tengok kesan kepada jumlah hasil. Kita teruskan yang pertama. Kita lihat dulu harga meningkat. Anjal harga meningkat. Harga asal RM2, kuantiti 80. Maka kita boleh kira jumlah hasil. Jumlah hasil caranya adalah P darab Q, harga darab dengan kuantiti. Jadi jumlah hasil yang asal adalah 2 darab dengan 80, maka dia dapat 160. Harga meningkat, maksudnya kalau 2 jadi 3 lah. Jadi apabila harga RM3, maka kuantiti adalah 50. Harga meningkat, kuantiti berkurang. Masih lagi mengikut hukum permintaan. Mana jumlah hasil yang baru, TR1 yang baru adalah RM3 darab dengan RM50. Jadi kita dapat 150. Maka apa kesan kepada jumlah hasil? Apabila harga meningkat dan juga kuantiti berkurang dengan banyak, menyebabkan jumlah hasil akan menurun. Jadi anjal kita tahu peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Jadi kita tengok kawasan kuantiti yang warna kuning lebih besar daripada kawasan perubahan dalam harga. Kita tengok pula kes harga meningkat, harga menurun. Harga menurun. Masih lagi keluk yang sama. Kata harga asal adalah RM3 dan kuantiti yang asal adalah 50. Maka dapat jumlah hasil yang asal 3 darab dengan 50, kita dapat 150. Kata harga menurun, maksudnya turun dari RM3 kepada RM2. Jadi apabila harga RM2, maka kuantiti adalah 80. Maka jumlah hasil yang baru adalah 2 darab dengan 80, kita dapat RM160. Jumlah hasil dalam RM, iaitu RM160. Jadi apa kesan kepada jumlah hasil? Iaitu dapati harga menurun sedikit dan kuantiti akan meningkat dengan banyak, di mana jumlah hasil akan meningkat. Jadi dapat kita simpulkan untuk kita faham di mana anjal, anjal sekarang apabila harga naik, maka jumlah hasil akan turun.
Dan sebaliknya, apabila harga turun, jumlah hasil akan meningkat. Jadi kita boleh tengok harga dan jumlah hasil ni adalah negatif. Anjal, sekiranya harga naik, jumlah hasil turun. Anjal, apabila harga turun, jumlah hasil akan meningkat. Jadi, kita boleh simpulkan hubungan antara harga dengan jumlah hasil adalah negatif. Okey, kita teruskan dengan yang kedua adalah tidak anjal. Okey, tidak anjal, maka kita tahu kelok permintaan adalah curam. Anjal, kelok permintaan curam. Sama juga kita akan tahu kes harga meningkat dan juga harga turun berdasarkan jadual. Okey, yang pertama kita akan tengok harga meningkat. Okey, contoh yang pertama harga asal adalah RM2, maka kuantitinya adalah kuantiti minta 60 unit. Okey. Jadi kita dapat kira jumlah hasil yang asal. Itu 2 darab dengan 60 unit. Maka dapatlah RM120. Okey. Kemudian kita harga meningkat. Maka harga daripada RM2 meningkat kepada RM3. Jadi dapat jumlah hasil yang baru. Iaitu RM3 darab dengan 50 unit. Maka kita akan dapat RM150. Okey, jadi kita dapati harga meningkat lebih besar daripada inilah pengurangan dalam kuantiti. Jadi dapati jumlah hasil akan meningkat. Maksudnya harga meningkat banyak, kuantiti berkurang sikit. Okey, seterusnya harga turun. Masih lagi rajah yang sama. Cuma kita buat berasingan supaya kita nampak satu-satu. Okey, jadi kelok permintaan tidak anjal. Harga asal adalah RM3. Kuantiti diminta adalah 50. Jumlah hasil yang asal adalah 3 darab dengan 50. Sama dengan 150. Dan harga menurun daripada RM3 jadi RM2. Kuantiti diminta pada harga RM2 adalah 160. Maksud harga menurun, kuantiti meningkat. Okey, jadi jumlah hasil yang baru adalah 2 darab dengan 60 dapat RM120. Jadi kita dapati perubahan dalam harga besar, perubahan dalam kuantiti sikit. Okey. Jadi kita dapati jumlah hasilnya adalah menurun. Jadi dapatlah kita simpulkan bahawa tidak anjal, tidak anjal, harga meningkat, maka jumlah hasil akan meningkat. Dan sebaliknya, sekiranya harga turun, maka jumlah hasil akan menurun. Jadi di situ terdapat hubungan positif harga dengan jumlah hasil. Jadi tidak anjal, hubungan positif antara harga dengan jumlah hasil. Okey, kita teruskan dengan anjal 1. Okey, anjal 1 kita tahu kelok dia adalah hiperbola ataupun cembung ke titik origin. Sama juga kita tengok berdasarkan kepada jadual lah. Mudah kita tengok dalam bentuk jadual. Okey, harga meningkat. Harga asal adalah RM2. Kuantiti diminta adalah 40. Maka dapat jumlah hasil yang asal RM2 darab dengan 40 dapat 80. Kemudian harga kita meningkat. Maksudnya daripada RM2 meningkat kepada RM4. Pada harga RM4, kuantiti diminta adalah 20. Jadi dapat jumlah hasil yang baru adalah RM4 darab dengan 20 unit. Kita dapat RM80 jumlah hasil. Okey, jadi kita dapati jumlah hasil tidak berubah. Juga kalau kita tengok pada harga menurun. Okey, di sini kita buat satu rajah saja sebab tiada perubahan. Di mana kalau harga turun, maksudnya harga asal adalah RM4. Jadi RM4 darab dengan 20 dapatlah jumlah hasil adalah 80. Jumlah hasil yang asal. Apabila harga menurun kepada RM2, maka harga RM2 kuantiti adalah 40. Maka jumlah hasil adalah 80. Jadi kita dapati jumlah hasil tidak berubah. Jadi dapat kita simpulkan bagi keanjalan anjal 1, apabila berlaku peningkatan atau penurunan harga, jumlah hasil tidak berubah. Okey.
Jadi kawasan dia tu lebih kurang, kita kata lebih sama besar lah. Jadi kita dapati tidak berubah. Okey. Dan kita akan teruskan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua, di mana terdapat 2 kelok, 1 kelok di atas adalah kelok permintaan yang akan ditunjukkan dengan darjah keanjalan, dan yang di bawah, kelok di bawah adalah kelok jumlah hasil. Kelok jumlah hasil tu dia kosong, bermula kosong naik sehingga maksimum, kemudian dia akan turun semula. Okey, kita teruskan. Andaikan harga asal adalah pada P0, okey, di mana permintaan atau kuantiti diminta adalah Q0. Okey, didapati pada harga P0 dan juga kuantiti Q0, darjah keanjalan anjal 1. Kita tengok dah belajar sebelum ni, anjal 1 di tengah-tengah tu. Okey. Jadi kelok tu akan turun berkait dengan kelok ini bawah, kelok jumlah hasil. Masih lagi kuantiti dia adalah Q0, tapi kita dapati dia berada pada puncak yang paling tinggi pada kelok jumlah hasil, yang mana jumlah hasilnya adalah TR0. Jadi kita dapat simpulkan jumlah hasil adalah maksimum pada TR0. Maksudnya pada darjah keanjalan anjal 1, jumlah hasil adalah maksimum. Okey, kemudian katakanlah harga meningkat daripada P0 kepada P1. Maka kuantiti diminta akan berkurang daripada Q0 ke Q1. Okey, apabila harga meningkat daripada P0 ke P1, kuantiti diminta berkurang daripada Q0 ke Q1. Okey, seperti ditunjukkan dalam rajah. Kemudian jumlah hasil. Sekarang ni kalau tengok daripada Q1 tu, dia berada pada kelok jumlah hasil tu yang pada titik warna biru. Jadi dapati jumlah hasilnya adalah TR1. Maka jumlah hasil telah menurun dari TR0 ke TR1. Okey. Jadi kita dapati titik warna biru tadi tu berada di kawasan darjah keanjalan anjal. Anjal maksudnya lebih besar daripada 1. Maka kita dapat simpulkan anjal apabila harga meningkat, maka jumlah hasil akan menurun. Okey, dan sebaliknya untuk harga menurun, saya cuma tunjukkan melalui anak panah. So harga menurun dari P3 ke P1, maka jumlah hasil meningkat daripada 0 ke TR1. Okey, jadi kita dapat kita simpulkan anjal, hubungan harga dan jumlah hasil adalah negatif, di mana harga meningkat, jumlah hasil menurun, dan sebaliknya jika harga menurun, jumlah hasil meningkat. Kita tengok di situ warna berbeza lah. Maksudnya kalau harga meningkat, warna hijau, menurun warna merah. Maksudnya satu meningkat, satu menurun. Okey, kita teruskan. Andaikan pula harga menurun daripada P0 ke P2, dan kita dapati harga telah meningkat daripada Q0 ke Q2. Okey, harga meningkat daripada Q0 ke Q2. Jadi pada kelok jumlah hasil, titiknya di situ. Jadi jumlah hasilnya adalah pada TR2. Jadi kita dapati jumlah hasil telah menurun daripada TR0 ke TR2. Maksudnya apabila harga menurun, jumlah hasil telah menurun daripada TR0 ke TR2. Okey, jadi kita dapati titik tersebut pada kelok keanjalan berada di kawasan darjah keanjalan tidak anjal. Jadi tidak anjal, harga menurun daripada P0 ke P2, jumlah hasil juga menurun daripada TR0 ke TR2. Dan sebaliknya jika harga meningkat, daripada 0 ke P2, saya hanya tunjukkan anak panah saja untuk kes harga meningkat. Harga meningkat daripada 0 ke P2, maka jumlah hasil meningkat daripada kat situ Q3 tu ke TR2. Maksudnya daripada 0 ke TR2. Okey, jadi dapat kita simpulkan
tidak anjal, hubungan harga dengan jumlah hasil adalah positif. Di mana harga menurun, jumlah hasil menurun, dan sekiranya harga meningkat, jumlah hasil meningkat. Jadi ini terdapat dua cara bagaimana untuk menentukan hubungan antara keanjalan permintaan harga dengan jumlah hasil. Jadi kita dapat tengok anjal, harga meningkat, jumlah hasil menurun. Anjal, harga menurun, jumlah hasil meningkat. Jadi hubungan harga dan jumlah hasil adalah negatif. Dan manakala bagi tidak anjal, harga menurun, jumlah hasil menurun, harga meningkat, jumlah hasil meningkat. Jadi hubungan antara harga dengan jumlah hasil adalah positif. Okey, baiklah kita akan teruskan dengan contoh soalan. Contoh soalan. Jadi peningkatan, soalan yang pertama, peningkatan harga suatu barang akan meningkatkan jumlah hasil jualan jika nilai keanjalan permintaan harga tersebut adalah A1, B infinity, C lebih daripada 1 dan D kurang daripada 1. Jadi kita tengok apa soalan bagi. Peningkatan harga, maksud harga meningkat, akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Maka kita tahu TR juga meningkat. Maka kita dapati positif antara harga dengan jumlah hasil. Positif, maka kita tahu dia adalah tidak anjal. Dia tidak anjal, dia adalah kurang daripada 1. Maka jawapannya adalah D. Okey, contoh soalan yang kedua. Jika permintaan adalah anjal, anjal maka pilihan jawapan A, jumlah hasil akan naik jika harga naik. B, jumlah hasil akan berkurang jika harga turun. C, jumlah hasil akan berkurang jika harga naik. Dan D, jumlah hasil sama jika harga naik atau turun. Jadi kita tengok dulu apa kunci soalan. Dia kata anjal. Jadi anjal kita tahu, kita dah belajar tadi, kita tengok dia negatif. Maksudnya apabila harga meningkat, jumlah hasil akan menurun, dan sebaliknya jika harga turun, jumlah hasil akan meningkat. Okey. Jadi kita tengok balik pilihan jawapan. A, jumlah hasil naik, harga naik. Jadi dua-dua naik, so dia adalah positif, maka bukan. B, jumlah hasil akan berkurang jika harga turun, maka dua-dua turun, dia juga bukanlah. Okey, C, jumlah hasil berkurang jika harga naik. Macam tu punya jawapannya. Macam itu jawapan dia. Sebab satu turun, satu naik. Tengok dulu jawapan D. Jumlah hasil sama jika harga naik ataupun turun. Maka disebut hasil sama, tidak berubah. Maksudnya adalah anjal satu. Maka jawapannya adalah C. Okey, kerana dia satu naik, satu turun. Okey, itu adalah macam mana untuk menentukan sama ada hubungan antara jumlah hasil dengan keanjalan berdasarkan itu keanjalan permintaan harga dengan jumlah hasil berdasarkan kepada dua cara untuk menentukan dan juga dua contoh soalan. Okey, sebelum tu kita cuba kaitkan balik dengan keratan, tajuk keratan akhbar yang kita dapat tadi, yang kita tengok sebelum kita start nak terang tadi. Di mana walaupun harga murah, walaupun dijual dengan harga murah, tetapi sebenarnya kuantiti diminta akan meningkat dengan banyak. Jadi sebenarnya pakcik dan makcik tadi tak rugi. Sebenarnya kemungkinan dia menjual dengan harga yang murah, jumlah jualan, kuantiti jualan akan meningkat dengan banyak. So, menyebabkan jumlah hasilnya akan meningkat. Maka walaupun dia menjual dengan harga yang rendah, murah, tapi tidak semestinya dia rugi. Dia boleh menyebabkan jumlah hasil meningkat dengan banyak apabila kuantiti bertambah dengan banyak. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.